Assalamualaikum. Okey, kita bertemu lagi untuk mendengar bimbingan Dr. Super Popet ya, ataupun nama saya Dr. Anissa. So jadi kita nak bercerita tentang bagaimana susu sebenarnya dihasilkan. Susu ibu, bukan susu formula. Okey. So jadi apabila kita sebut pasal susu ibu, ramai orang salah faham apabila dia lahir je ingat tak ada susu. Itu benda yang paling salah sekali dalam pemikiran ibu-ibu. Jadi apabila kita lahirkan baby, sebenarnya susu dah ada. Nama susu tu kolostrum. So kolostrum ni sebenarnya susu yang bukan warna putih ya. Susu ni banyak ya warna dia. So boleh jadi warna oranye, boleh jadi warna merah, jambu, boleh jadi warna biru, boleh jadi warna hijau, boleh jadi warna black, boleh jadi warna gold. So ada banyak warna. Jadi banyak orang ingat ini bukan susu. Dia ingatkan susu yang basi ataupun susu yang tak elok. Jadi dia orang buang, dia ingat ini bukan susu. Jadi dia kata tunggu berurut dulu. Berurut dulu barulah susu keluar. Dia kata padahal sebenarnya masa dia berurut tu dah hari ke-5, hari ke-6. Jadi masa tu ketika itulah susu putih mula atau kita susu matang ya, dia keluar ya. Jadi itu dia setelah kolostrum itu habis dikeluarkan oleh baby. Jadi kalaulah kolostrum yang pekat ni tak dikeluarkan, dia macam gam, dia melekit. So jadi apabila tak dikeluarkan, dia akan menyumbat kepada saluran susu. Apabila kolostrum ni menyumbat saluran susu, dia akan menjadi seperti rusty pipe syndrome. Jadi dia akan menyumbat di sini-sini, jadi akan bengkak di belakang ni. Sebab bila dia sumbat, susu tak boleh nak keluar. Jadi susu putih ada banyak sebab milk comes in. Jadi dia akan bengkak di keliling ni sebab dia tak boleh dikeluarkan dengan baik. Lagi-lagi pula kalau baby tak menyusu dengan baik, lagi teruk kalau baby latching tak betul. So jadi susu tak dapat dikeluarkan dengan baik. Jadi kolostrum tak keluar dengan baik, melekit dekat dalam ni, jadi bengkak. So jadi itu yang kita boleh prevent dengan memberikan susu kolostrum itu sekerap yang mungkin kepada baby dengan direct breastfeeding. Maksudnya penyusuan terus, bukan melalui pump. Sebab kalau melalui pump, macam doktor cakap, dia negative pressure sahaja, dia tak ada positive pressure. So jadi tak boleh nak keluarkan kolostrum yang pekat itu dengan efektif. So jadi kolostrum akan banyak tertinggal dekat dalam saluran ductus ini ya. Pemikiran ibu-ibu yang mengatakan susu tak ada masa lahir ni sebenarnya sangat-sangat salah ya, sebab kolostrum tu telah dihasilkan sejak dalam kandungan lagi, di mana bayi ketika itu ibu hamil 16 minggu 16 minggu kehamilan sudah ada kolostrum itu dihasilkan, tapi dia tak banyak sebab dia dihalang hormon prolaktin tu walaupun tinggi dihalang oleh hormon kehamilan ya, progesteron dengan estrogen. Jadi apabila plasenta dah tak ada, bila dilahir tu plasenta dah tak ada, apa dah tak ada, hormon kehamilan tu akan berkurangan dan prolaktin boleh bekerja. Jadi sebab itulah ambil masa 4-5 hari untuk prolaktin tu bertindak dan menghasilkan susu dengan banyak ya. So jadi ketika itulah susu matang, susu putih akan keluar. Jadi jangan ingat bila kita dah pam-pam tu daripada awal tu untuk keluarkan susu. Yang penting adalah apabila lepas je melahirkan bayi, terus susukan bayi, terus latching, dapatkan latching yang betul dengan teknik yang betul, belajar ya. So jadi kadang-kadang kita belajar melalui dengar baca, dengar pergi kursus, tapi bila praktikal ni tak betul, kita tak cari orang guru untuk mengajar kita. Jadi kena cari. Kalau kita rasa latching tak betul, dia sakit dan maksudnya latching kalau betul dia tak sakit. Dan latching yang tak betul tu dia akan menyebabkan crack nipple. Maksudnya dia akan sakit. Jadi apabila sakit, maksud penyusuan tu tak betul. Jadi kena cari orang, counselor ataupun consultant breastfeeding untuk membantu ibu-ibu supaya dapatkan penyusuan dengan teknik yang betul dan dapat mengeluarkan
semua kolostrum itu supaya susu matang dapat mengalir dengan baik selepas itu. Kemudian apabila fasa nak menambah susu, contohnya apabila bayi sudah membesar, kita dah perah susu, dah apa semua, dan bila kita dah bekerja, kita tak faham konsep fisiologi di mana apabila mula melahirkan kan, kita naturally susu akan banyak, dan walaupun tanpa hisap, baby hisap susu akan banyak, tapi dia akan jadi bengkak bila baby tak hisap. So itu yang akan mula block, dan kita ingat susu tak ada, padahal susu banyak tapi susu tak flow dengan cantik. Okey, tu satu masalah. Kedua, ibu-ibu tak faham sebenarnya more demand more supply. Okey, so contohlah macam mak dah mula start bekerja, dia tak ngepam dengan sekerapnya. Jadi dia kena ingat konsep penghasilan susu ni adalah menggunakan konsep more demand more supply. So contohnya macam kita ada kilang dekat headquarters, dekat otak, dan dia perlukan rangsangan demand daripada breast, daripada sini semua ada saraf-saraf yang menghantar message kepada otak, pituitary, kelenjar pituitary, anterior bahagian depan, anterior pituitary. Dia akan menghasilkan hormon prolaktin untuk penghasilan susu ibu dengan lebih banyak. So jadi more demand more supply. Katalah kita tak ada baby hisap dekat sini, kita jarang pump, message tu tak sampai dekat otak, jadi otak tak akan menghasilkan susu prolaktin, dan tak ada ubat yang bernama prolaktin yang kita boleh injek dekat ibu atau bagi makan. So jadi jangan haraplah kalau jumpa doktor kata, doktor saya nak bagi ubat tambah susu, tak ada. Tapi ada ubat yang boleh mengurangkan hormon penghalang ataupun bahan penghalang kepada prolaktin tersebut. Dan ada jugalah ulang balik di mana kita tengok dekat sini bayi menghisap dan dia akan menghasilkan milk ejection, hisapan bayi yang betul akan memberi rangsangan kepada otak, di mana rangsangan ini okey, lihat. Okey, akan hantar kepada otak di mana di kelenjar pituitary akan menghasilkan hormon atau merembeskan hormon prolaktin, di mana hormon prolaktin ini akan merangsang payudara untuk menghasilkan lebih banyak susu. Jadi more demand, demand itu daripada hisapan bayi atau juga melalui pump ataupun pemerahan tangan. Jadi apabila dia banyak hantar message ke otak, lebih banyaklah prolaktin akan dihasilkan dan lebih banyaklah susu akan dihasilkan. Jika di sini rangsangannya kurang, jadi tidak banyak message sampai ke otak dan tidak akan banyaklah prolaktin akan keluar. Ingat konsep more demand more supply. Selain daripada hormon prolaktin, hormon yang penting dalam fisiologi penghasilan susu ibu adalah juga oksitosin, di mana oksitosin ini akan terhasil apabila berlaku rangsangan seperti mana yang kita cakap tadi, yang saya cakap tadi, di mana ada demand, So jadi, dan oksitosin juga boleh terhasil walaupun tanpa hisapan. Maksudnya ibu memegang bayi dalam keadaan memeluk dada ke dada, dan ini akan juga merembeskan hormon di otak yang kita panggil oksitosin, kelenjar di belakang pituitary kita panggil pituitary posterior, yang akan merembeskan hormon oksitosin. Apa kegunaan oksitosin ini? Oksitosin ini adalah bertujuan untuk rembeskan ataupun kita panggil contraction of muscle, muscle myoepithelial muscle, di mana dia akan bertindak kepada otot-otot di sekeliling saluran susu, dan dia akan memancutkan susu ke dalam mulut bayi. Jadi kalau oksitosin ini kurang, pancutan ini juga akan jadi kurang. Jadi tiada hisapan yang betul atau demand yang betul, oksitosin juga akan berkurang, dan pemancutan susu ni tadi juga akan berkurangan, dan susu tidak dapat dikeluarkan dengan efektif.